Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan teruskan untuk bab baharu bab baharu tingkatan 2 iaitu bab 7. Tajuk dia koordinat. Okey, dalam topik ini kita akan sentuh bahagian yang pertama iaitu jarak dalam sistem koordinat kartes. Okey, jadi semua ni kita rujuk buku teks di muka surat 122 sehingga 130. Tapi untuk yang kita punya pembelajaran lebih tertumpu sehingga di muka surat 124 sahaja. Cuma untuk 130 tu iaitu latihan jom cuba. Okey, jadi boleh sediakan buku teks dan tengok video saya bersama-sama. Okey, baik murid-murid, kita tengok yang pertama di sini. Yang pertama di sini kita kena fokuskan iaitu inilah, kita tengok sini. Jarak 2 titik pada satah kartes muka surat 122 dan standard pembelajaran kita iaitu menerangkan maksud jarak antara titik pada satah kartes. Apa itu satah kartes? Okey, satah kartes inilah gambar rajah ataupun kertas yang kamu guna sebagai buku latihan tu yang ada kotak-kotak tu. Kotak-kotak itulah dinamakan satah kartes. Dan di atas kotak tersebut kita boleh lukislah, lukis garisan dengan lurus tanpa menggunakan pembaris pun kita boleh tahu garisannya mesti lurus sebab dia dah memang ada garisan dah. Okey, jadi kita boleh tandakan terus dia benda tu. Okey, jadi kita tengoklah untuk yang sini lah. Okey, di sini kita ada bagi gambar rajah titik dekat atas satah kartes ni. Jadi maksud dia di sini apa? Titik ni lah dia kata jarak 2 titik pada satah kartes ni. Maksud titik yang pertama ni dengan titik ni adalah 1 titik, 2 titik. Jadi jarak 2 titik ni berapa dia punya jarak tu. Kita nak kena kira berapa kotak ni lagi. Okey, jadi sebab tu dia soalan ni kalau kamu tengok muka surat 122 ni, okey dia dah bagi siap-siap lah. Kotak ni semua sama besar lah, iaitu 1 darab 1. Okey, jadi tempat duduk Azri ni dia lalui ni, dia selalu duduk ke kawasan-kawasan ni. Jadi dia nak suruh kita kira apa? Kira dia punya jarak dia lah. Okey, menggunakan perwakilan sebagai segitiga. Okey, yang pertama ada bagi contoh sini 4 dan 3. 4 ni mengufuk dan 3 tu mencancang lah. Ni mengufuk, mencancang. Paksi X mengufuk, melintang ataupun dia punya ni melintang dan mencancang lah, menegak. Okey, jadi untuk sini 4 km ni mana? Okey, kita tengok sini jarak dia. Okey, jarak dia di sini kalau daripada sekolah ke rumah. Okey, maksud dia 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. 4 kotak apa? 4 kotak untuk mengufuk dan mencancang dah berapa? 3. Daripada 1, 2, 3 sampai ke titik dia. Jadi dia dapat sini 3 lah untuk sini segitiga dia terbentuk dia macam ni lah. Maksud dia segitiga dia macam tu. Okey, dia naik macam tu, dia macam tu. Itu segitiga bagi situasi ni. Jadi dia ambil ni 4 tambah 3 dapat 7 km. Okey, itu situasi yang pertama. Kita nak tengok sini daripada rumah ke padang futsal. Okey, macam mana dapat rumah padang futsal? Kita tengok pertama lah. Okey, macam mana dapat? Okey, daripada rumah ke padang futsal. Okey, kita ambil warna biru. Okey, maksud sini kita tengoklah. Melintang dulu. Dia kena mengufuk dahulu. Okey, bila mengufuk 1, 2, 3, 4. Okey, jadi mencancang apa? 1, 2, 3, 4. Jadi segitiga dia akan dapat macam tu lah. Okey, segitiga dia akan dapat macam tu. Okey, dia macam ni. Segitiga dia. Okey, segitiga dia akan dapat macam tu. Silap. Okey, segitiga dia akan dapat macam ni. Okey, macam tu. Jadi di sini 4, di sini pun 4. Jadi 4 tambah 4 lah. Okey, 4 km tambah 4 km kita akan dapat 8 km. Okey, ini untuk soal yang pertama lah, jarak yang pertama tu. Daripada rumah ke padang futsal. Okey, kita tengok yang seterusnya, yang kedua. Okey, yang kedua tu daripada mana? Daripada masjid ke kedai. Masjid ni nak pergi ke kedai. Okey, dia kena guna konsep mengufuk dahulu baru mencancang. Okey, jadi kita kena kira lah. Mengufuk dia berapa? Okey, mengufuk dia 1, 2. Okey, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi dia akan dapat bentuk segitiga dia
Macam tu lah. Okey, bentuk segitiga dia akan jadi macam tu. Ni bentuk segitiga dia. Di sini apa? 6, di sini 2. Jadi 2 tambah 6 dah. Dapat apa? Dapat 8 juga. Okey, 8 km. Okey, seterusnya kita tengok pula yang soalan seterusnya ni, iaitu dia nak apa? Daripada sekolah ke masjid. Sekolah ni. Sekolah ke masjid. Berapa pula? Kita ambil warna ungu. Okey nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Ke atas pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, di sini pun 8. Jarak mencancang pun 8. Jadi segitiga dia akan dapat macam tu lah. Okey, segitiga dia. Ni segitiga dia. Dia akan dapat bentuk dia macam tu. Macam tu. Okey, sini pun 8, di sini pun 8. Jadi 8 tambah 8 dapat 16 km. Okey, seterusnya yang terakhir di sini. Okey, dia bagi jawab untuk mana? Daripada sekolah ke kedai. Okey, jadi kita padam yang ni supaya tak keliru. Okey, kita tengok daripada sekolah ke kedai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dan ke atas 1, 2. Okey, ni 10, sini 2. Maka bentuk segitiga dia akan dapat macam tu lah bentuk dia. Okey, bentuk dia akan dapat macam tu. Okey, bentuk dia macam tu segitiga. Sini 10, sini 2. Jadi 10 mengufuk, 2 mencancang. Jadi kita akan dapat 12 km. Jadi kesimpulan dia macam mana di sini? Untuk menentukan jarak, di sini untuk menentukan jarak di antara dua titik pada satah kartes ni, kaedah perwakilan segitiga perwakilan segitiga bersudut tegak digunakan, iaitu 90 darjah lah. Kaedah ini dapat mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi dua titik pada satah kartes. Jarak ini dapat ditentukan dengan skala daripada skala pada paksi X dan paksi Y. Paksi skala tu dia bergantung kepada yang saya tulis kat bawah tadi lah. Dia dari sini tadi skala dia 1 kali 1 lah. Itu skala dia. Jadi selesai untuk kita mengetahui maksud jarak antara dua titik pada satah kartes ni. Okey, jadi saya harap boleh faham untuk yang part pertama ni. Okey, part kedua. Muka surat 123 nah. Okey, perjalanan terus dia begitu. Muka surat 123 tu kamu tengok ayat ni perjalanan terus daripada A ke B tanpa melalui C. Macam mana untuk jarak yang terpendek? Macam ni situasi gambar rajah dah bagi. Okey, jarak dia nak A ke B. Tapi dia tak mahu melalui C. Tadi kita kira tadi dia guna C dulu kan, mengufuk baru mencancang. Tapi dia ada jalan pintas dia juga untuk kamu kira untuk jarak daripada A ke B, iaitu menggunakan kaedah apa? Teorem Pythagoras. Tapi kita akan sampai bab ni nanti kita akan fokus lebih lah. Tapi untuk hari ini kamu kena faham dulu. Cara nak kira jarak yang asas iaitu kamu kena gunakan kaedah mengufuk dahulu baru mencancang. Ni jarak yang jauh lah. Tapi untuk jarak yang singkat kita guna kaedah teorem Pythagoras. Benda ni kamu dah buat dalam topik sebelum ni. Jadi saya harap tak ada benda ni tak ada masalah lah untuk kamu gunakan kaedah teorem Pythagoras di mana segitiga lah. Okey, seterusnya. Muka surat 124. Di sini kita tengok contoh. Contoh, tentukan jarak antara dua titik pada satah kartes berikut. Yang pertama dia bagi di sini. Jarak dia daripada A ke B. Jadi kita tengok mengufuk kan mencancang. Confirm lah mengufuk lah. Bila mengufuk kamu tengok paksi Y ni mengufuk ni. Jarak setiap kotak ni berapa? Adalah 1, 1, 1. Jadi nilai dia adalah 1 lah. Skala dia 1 lah. Jadi berapa kotak dia? Kita tengok penyelesaian dia untuk A. Skala pada paksi X dan paksi Y ialah 1 unit dia bagi siap-siap dah 1 unit. Jadi jarak AB ialah daripada A 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. 6 kotak jadi 6 darab 1 dapat 6 unit. Kenapa darab 1? Sebab setiap kotak dia bernilai jarak dia adalah nilai dia adalah 1
unit lah. Jadi 6 kotak darab 1 dapat 6 unit lah. Ini untuk soalan contoh nombor 1A. Dan kita pergi pada yang kedua. Okey, contoh yang satu lagi iaitu B. Kita ambil B pula. Okey, yang B ni dia mengufuk. Jarak dia daripada P ke Q iaitu mengufuk. Ataupun melintang lah. Okey, jadi berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak, tapi nak darab berapa? Tengok balik apa soalan dia bagi. Kita tengok paksi X ialah 5 unit. Ni 5 unit. Pergerakan dia satu kotak ni 5, 5, 5, 5. Jadi paksi Y 2 unit. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 2, 2. Tapi di sini untuk PQ dia berada dalam keadaan mengufuk. Bila mengufuk, automatik kita kena kira berapa kotak, darab dia dengan 5. 5 ni main mana? Ni pergerakan setiap nilai X ni. Nilai paksi Y ni adalah 5 unit, 5 unit setiap satu kotak. Jadi 6 darab 5 kita akan dapat 30 unit. Okey, selesai untuk contoh kalau mengufuk dan mencancang melibatkan skala yang dia bagi lah. Okey, jadi fahamlah untuk skala tu bergantung kepada apa yang ada dia bagi dalam soalan. Apa paksi X dapat skala berapa, paksi Y skala berapa, tengok garisan dia nak yang mana. Kalau dia nak mengufuk, kita kira mengufuk lah. Kalau dia nak mencancang, kita kira mencancang lah. Untuk nilai unit mencancang. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 130. Yang ni dekat nak habis dah. Okey. Untuk muka surat 130, okey, kamu tengok, jom cuba 7.1. Okey, di sini kita tengok soalan dia yang pertama, soalan satu nah. Tentukan jarak antara dua titik pada satah katil di bawah. Okey. Dia bagi soalan dia macam ni. Dia gabung semua soalan. Soalan nombor 1 tapi dia ada soalan A, dia ada soalan B, dia ada soalan C, dia ada soalan D. Okey, kita tengok soalan A. Untuk soalan A ni, jarak daripada A ke B. Mengufukkan mencancang. Dia automatik kita tahu dia adalah mengufuk. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4 kotak. Okey, bila 4 kotak, kita tengok pula nilai yang mencancang ni berapa. Setiap pergerakan satu kotak dia adalah 1 unit. Bila 1 unit, maksud dia 4 darab berapa? Sini lah, tulis balik jarak AB. Dia mesti tahu dulu jarak dia apa lah. Jarak dia mencancang ataupun paksi Y. Okey, dan juga 4 kotak lah daripada A ni, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 darab 1 kita dapat 4 unit lah. Ini untuk soalan A. Untuk soalan B, dia apa dia? C ke D ni. Jarak C ke D, jarak dia apa dia? Mengufuk, iaitu menggunakan paksi X. Jadi sini kamu jangan terkeliru. Pergerakan walaupun dia 2, 4, 6 ni bukan maksud satu kotak 2 unit. Kamu kena faham setiap 2 kotak maksud dia. Kalau bahagi 2 dia dapat 1 juga macam ni juga. Cuma dia tulis 2 tu di sini. Kalau kita penuhkan 1, 2, 3, 4 macam tu juga. Okey, jadi di sini setiap ni darab dengan 1 juga. Jadi sini apa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bila 5 kotak kita darab dengan 1 jugalah, kita dapat 5 unit. Okey, seterusnya soalan C. C ni jarak EF. Dia apa? Kita tengok balik dia. Dia mencancang. Bila mencancang paksi Y, maka dia akan kena kira lah berapa dia punya ni. Skala dia adalah 1 lah macam tadi. Ni mencancang paksi Y tadi kita 1. Jadi berapa kotak daripada E ke F? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bila 8 kita darab 1, kita akan dapat 8 unit. Okey, dan soalan terakhir kita. Okey, daripada G ke H. G ke H ni mengufuk. Bila mengufuk, kena kira lah berapa kotak dia mengufuk tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, maka mengufuk dia 14 darab 1 kita akan dapat 14 unit lah. Jadi selesai untuk kita topik hari ni, iaitu menerangkan maksud jarak dua titik pada satah kartes. Jadi kena tahu lah jarak dua titik ni nak kira macam mana. Secara basic dia iaitu kena tengok jarak mengufuk dahulu baru mencancang. Tapi kalau soalan dia keluar direct terus macam ni, ikut terus kira apa yang dia bagi tu. Jangan duk pening kepala. Okey, jadi setakat tu saja untuk hari ni. Jadi tolong isi kehadiran link yang saya bagi dalam grup kelas tu. Dan seterusnya buat latihan jom cuba ni salin balik dalam buku latihan kamu sebagai latih to be lah, iaitu supaya kamu lebih mengingati apa yang kamu pelajari hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih.
Jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Jadi sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.